Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ustaz Khairul Anwar bin Daud selaku pensyarah bagi subjek ayat al-ahkam bagi semester ini. Nama saya Nurul Atira Syazwani binti Syamsuddin, nombor metrik 054968. Baiklah, saya bersama 5 rakan saya akan membentangkan tentang perbandingan ayat ahkam berdasarkan 3 kitab berkenaan tajuk larangan wanita ketika haid berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222 hingga 223. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatira binti Zahari, nombor metrik 054980. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan sedikit pengenalan berkenaan surah Al-Baqarah ayat 222 sehingga ayat 223. Baiklah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 sehingga ayat 223 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh kaum mukminin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang bagaimana adab yang baik untuk mempergauli seorang isteri yang mana sedang dalam keadaan haid. Dan di dalam ayat ini juga terkandung banyak faedah, hukum dan adab yang perlu diketahui bagi setiap muslim. Selain itu, di dalam ayat ini juga menunjukkan tentang betapa semangatnya para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu dengan cara mereka menanyakan permasalahan seperti ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, di dalam tugasan ini, kami menjelaskan tentang sebab nuzulnya ayat ini, persoalan berkenaan haid dan juga perbandingan pandangan antara 3 kitab berkenaan ayat ini dan juga hikmah turunnya ayat ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 222 sehingga ayat 223. Baiklah, saya pergi kepada kitab yang pertama iaitu kitab Al-Qurtubi. Lafaz wa yas'alunaka 'anil mahid yang bermaksud mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dan pendapat majoriti ulama, orang yang bertanya ini adalah Usaid bin Hudayr dan Ubad bin Bashri. Ulama berpendapat bahawa apabila seorang wanita itu melihat darah keluar daripada kemaluannya, maka ada 3 hukum dan di antaranya adalah hukum haid. Haid ni berwarna hitam, kental dan agak kemerah-merahan. Kita pergi pula kepada masa atau waktu didatangi haid. Tempoh masa didatangi haid. Menurut Asy-Syafi'i, masa minimal haid adalah sehari semalam dan apabila kurang daripada itu, ia dikira istihadah. Dan masa maksimal pula ialah 15 hari. Menurut Abu Hanifah pula, masa minimal didatangi haid adalah 3 hari dan maksimalnya adalah 10 hari. Lafaz fa'tazilun nisa'a fil mahid yang bermaksud oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Apa yang dimaksudkan dengan larangan daripada ayat ini adalah larangan untuk tidak melakukan persetubuhan dengan wanita yang sedang haid. Seterusnya, firman Allah, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah yang bermaksud maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Apa yang dimaksudkan dengan perintah dalam ayat ini ialah boleh menyetubuhi isteri setelah mereka mandi wajib. Allah juga menggunakan perkataan al-ityan yang bermaksud datang sebagai perumpamaan kepada persetubuhan. Seterusnya, lafaz fa'idha tatahharna yang bermaksud apabila mereka telah suci. Apa yang dimaksudkan dengan suci daripada ayat ini? Iaitu bermaksud telah bersuci dengan air dan ini merupakan pendapat majoriti ulama. Dan dalam hal ini, konsep tayamum dan lainnya tidak dianggap mencukupi. Tetapi Yahya bin Bukair dan Muhammad bin Ka'ab berkata, apabila wanita itu telah suci daripada haid dan dia bertayamum kerana tiada air, maka dia telah halal bagi suaminya meskipun dia tidak mandi. Baik, untuk penjelasan ayat ahkam surah Al-Baqarah ayat 233 dari riwayat Az-Zuhri, jika dia mengkehendaki maka dia boleh menggauli isterinya dalam keadaan menatap wajahnya. Tetapi jika dia mengkehendaki juga, maka dia boleh menggauli isterinya dalam keadaan tidak menatap wajahnya. Hanya saja hal ini dilakukan pada wajina yang sama. Diriwayatkan juga pada jalan sama. Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmizi. Terdapat juga pandangan yang mengatakan dibolehkan semua cara dan keadaan sepanjang hubungan badan itu dilakukan pada bercocok tanam, yakni vagina. Terdapat juga pandangan yang mengatakan dibolehkan semua cara dan keadaan sepanjang hubungan badan itu dilakukan pada bercocok tanam, yakni pada vagina. Maksudnya, bagaimanapun keinginan kalian, baik dari arah belakang maupun dari belakang sambil telungkup, telentang maupun miring, adapun melakukan hubungan badan bukan pada vagina, hal ini tidak boleh dan tidak akan diperbolehkan. Disebutkannya kata al-harth, yakni tempat bercocok tanam adalah vagina, menunjukkan bahawa melakukan hubungan badan bukan pada vagina adalah haram. Kata al-harthu sendiri merupakan at-tashbih,
sebab perempuan-perempuan itu merupakan tempat menyemai keturunan ini, menyemai benih. Dengan demikian, kata al-harthu menunjukkan hukum boleh tersebut dikhususkan kepada vagina sahaja. Baiklah, kitab yang digunakan bagi ayat hukum ini adalah tafsir Jalalain. Okey, baiklah. Maksud surah Al-Baqarah ayat 222 ini adalah katakanlah haid itu suatu najis. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi wanita semasa haid dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Baiklah, maksud ayat hukum berdasarkan tafsir Jalalain ini adalah bagi ayat yang pertama iaitu wa yas'alunaka 'anil mahid, maksudnya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka ia bermaksud haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita terhadapnya. Seterusnya adalah bagi ayat qul huwa adza. Maksud ayat qul huwa adza ini adalah katakanlah haid itu adalah najis. Seterusnya adalah fa'tazilun nisa. Okey, maksud ayat bagi fa'tazilun nisa ini adalah maka jauhilah wanita. Maksudnya janganlah bagi lelaki ini bersetubuh dengan mereka iaitu wanita yang mana dalam keadaan haid. Seterusnya adalah fil mahid. Okey, bagi ayat fil mahid ini adalah semasa haid. Wala taqrabuhunna pula adalah dan janganlah kamu mendekati mereka dengan niat untuk bersetubuh. Apa yang dimaksudkan di sini adalah janganlah bagi kamu iaitu lelaki mendekati mereka iaitu wanita yang mana dalam keadaan haid ini dengan niat untuk bersetubuh dengannya. Seterusnya adalah wala taqrabuhunna. Maksud wala taqrabuhunna di sini adalah sehingga mereka suci. Okey, apa yang dijelaskan di sini adalah yathurna dengan ta, ra, da atau menggunakan tasyid kemudian ha. Maka secara ta aslinya ta asalnya ditugaskan kepada ta dengan maksud mandi selepas berhenti. Okey, maksud wala taqrabuhunna di sini adalah apabila terhentinya darah itu, maka wanita itu perlu mandi wajib. Fa iza tatahharna fa'tuhunna. Apabila mereka suci, maka datangilah mereka. Maksudnya campurilah mereka. Jadi setelah wanita itu suci daripada haid, maka lelaki dibenarkan untuk mendatangi mereka ataupun mencampuri mereka. Seterusnya adalah ayat min haisu amarakumullah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan min haisu amarakumullah ini adalah di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, iaitu jauhilah haid dan datangilah kemaluan dan janganlah kamu alihkan ke bahagian yang lain. Seterusnya adalah innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah ini mengasihi dan memuliakan serta memberi pahala at-tawwabin kepada orang-orang yang bertaubat daripada dosa dan wa yuhibbul mutatahhirin dan menyukai orang yang menyukai dirinya daripada kotoran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hazira binti Maknur, nombor metrik 056415. Saya akan menerangkan ayat hukum tafsiran daripada kitab Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Yang bermaksud, isteri-isteri kamu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat kamu menanam tanamanmu itu menurut keinginanmu, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu sendiri dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa suatu hari nanti kamu akan menemuinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat nisa'ukum harthul lakum, iaitu isteri-isteri kamu adalah tanah semayan bagi kamu, iaitu tempat kamu beranak. Fa'tu harthakum, kemudian datanglah ke tanah kamu, artinya tempat itu adalah dalam kemaluan. Anna syi'tum, apa-apa cara dalam apa cara sekalipun yang kamu mahu, sama ada berdiri, duduk atau berbaring, sama ada dari hadapan ataupun dari belakang. Ayat ini diturunkan untuk menolak pendapat orang Yahudi yang berkata sesiapa yang mengganggu isterinya dalam kemaluannya tetapi daripada belakang, iaitu pinggulnya, maka anaknya akan lahir dengan mata yang tercelik. Kemudian waqaddimu li anfusikum, dan lakukan untuk dirimu sendiri amal yang soleh, yang membaca basmalah apabila dicampur adukkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah baik dalam perintahnya maupun dalam larangannya. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah bahawa kamu akan menemuinya kelak, iaitu pada waktu bangun dia akan membalas segala amalan kamu.
Wabashiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepadanya bahawa mereka akan mendapat syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina binti Kamaluddin, nombor kad matrik 056957. Okey, baik, yang seterusnya adalah daripada kitab Ibnu Utsaimin dan bermula daripada ayat 222. Yang pertama, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَهِيضِ, dan mereka bertanya kepadamu tentang al-haid, iaitu haramkah bergaul dengan perempuan? Adakah ia menghalang wanita daripada melakukan persetubuhan? Adakah ia menghalang anda daripada menikmatinya? Dan seumpamanya. Kerana orang Yahudi, jika seorang wanita haid, tidak memakannya, tidak meminumnya dan tidak bersetubuh dengannya, dan dia bersendirian, ini perempuan itu bersendirian, mereka tidak mendekatinya. Dan orang Nasrani, atas apa yang dikatakan adalah sebaliknya. Dan maksudnya orang Nasrani tidak seperti orang Yahudi, maka mereka ini tetap memakannya, minumnya dan bersetubuh dengannya. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan Allah SWT pun berfirman sebagai jawapan, Kul huwa adha, katakanlah haid itu kotor, maksudnya darah itu bahaya kepada suami dan juga kepada isteri. Tidak dinafikan wanita itu menangkapnya semasa haid kerana kemudaratan yang ditimbulkannya seperti sakit dan perkara lain. Seterusnya, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ada kemungkinan yang dimaksudkan dalam haid ini adalah sama ada keadaan haid itu ataupun tempat haid. Okey, jadi ayat ini jika ia membawa dua makna yang sama dan tidak ada pertentangan di antara kedua tu, maka dia menanggung semuanya. Dan berdasarkan keadaan ini, kami katakan jauhkan wanita dari tempat haid pada waktu haid. Seterusnya, wala taqrabuhun, jangan mendekati wanitamu iaitu bersetubuh sehingga bila? Hatta yathun, iaitu sehingga suci daripada haid. Dan sekiranya telah suci, fa'iza tatahhar, setelah mandi wajib, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka pergilah ke tempat yang diperintahkan Allah, iaitu jima, innallaha yuhibbut tawwabin, kembali dari kemaksiatan dan pulang kepada ketaatan. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan ini suci dari kekotoran dan juga hadas, dan Allah sangatlah menyukai orang yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan pembentangan bagi subjek ayat al-Ahkam dengan tajuk kitab tafsir Muhammad bin Saleh Utsaimin dari surah Al-Baqarah, tafsir ayat yang ke-223. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu dalam ayat sebelum ini yang kita boleh mendatangi isteri kita mengikut jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyambung dalam ayat ini mengenainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harusakum atasyitum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wabashshiril mu'minin. Maksudnya, isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian tafsir ayat. Kalimah yang seterusnya adalah nisa'ukum, itu maksudnya isteri kamu sendiri. Harus dilakum dengan kata lain, status tanah yang anda usahakan untuk membawa tumbuh-tumbuhan dan pokok mendapat manfaat daripadanya. Fa'tu harusakum, iaitu tempat membaca ataupun dipanggil sebagai pemberian anak ataupun faraj. Anasyitum, di mana sahaja anda mahu, inilah yang Allah kehendaki. وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرْضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ فَأْتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Kami memberi mereka nikmat, iaitu proses untuk mendapatkan zuriat. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, itulah yang terbaik untuk kamu. Kama qala ta'ala, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Di dalam kedudukan inilah, lelaki itu mestilah melakukan persetubuhan supaya dia boleh memberi dirinya seorang anak. Seterusnya ialah kalimah wattaqullah, dengan kata lain taat kepada perintah Allah dan niatnya azza wa jalla dan menjauhi larangannya. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah dan dengan yakin dan teguh bahawa kamu bertemu dengan Tuhanmu, Allah akan mengampuninya dan dia akan mengampuninya. Wa basyiril mu'minin. Lima qala Allahu a'lamu annakum mulaquh, dia memberi mesej iaitu kabar gembira kepada orang yang beriman dan bahawa di dalam pertemuan ini dia akan menemui sesuatu yang menggembirakannya. Allah menjadikan dan menciptakan manusia bernama bapa untuk mereka, iaitu untuk anak.
untuk mereka iaitu anak-anak mereka. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan sebab nuzul dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Dalam ayat 222 ini, menurut Ahmad Asy-Syawi dalam Hasyiah Tafsir Jalalain dan Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam Tafsir Al-Bahrul Muhit, turunnya ayat tersebut berpunca daripada persoalan Abu Dahdah dan sekumpulan sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang haid kerana mereka melihat tradisi orang Yahudi yang menjauhkan diri daripada wanita mereka ketika haid, tidak mahu tinggal di rumah itu dan wanita itu dibawa keluar daripada rumah. Orang Yahudi juga tidak mahu makan dan minum bersama wanita yang sedang haid. Bahkan, tidak dibenarkan melayan keperluan lelaki semasa haidnya. Tradisi Yahudi yang buruk ini kemudiannya diikuti oleh orang Arab pada zaman Jahiliyah. Berbeza dengan tradisi Kristian, mereka tidak membezakan antara wanita haid ataupun tidak. Mereka terus bersetubuh dengan isteri mereka yang sedang haid. Menjawab pertanyaan sahabat di atas, Allah telah menurunkan ayat tersebut, iaitu surah Al-Baqarah ayat 222 ini untuk meluruskan tradisi buruk kedua-dua umat iaitu Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW juga menyampaikan sikapnya dengan menyampaikan hadis iaitu jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla syai' ghairu nikah, iaitu bermaksud kumpulkanlah mereka wanita haid itu ke dalam rumah dan kamu boleh melakukan segala sesuatu kepada mereka kecuali nikah iaitu bersetubuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Seterusnya, sebab nuzul dalam surah Al-Baqarah ayat 223 pula ialah di mana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Jabir, iaitu bahawa orang-orang Yahudi menyangka bahawa jika mereka menyetubuhi isteri mereka daripada belakang hingga farajnya, anak mereka akan lahir dengan mata yang bersih. Maka turunlah ayat di atas iaitu surah Al-Baqarah ayat 223 yang menyangkal sakaan di atas. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Tirmizi dari Ibnu Abbas bahawa Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Nabi bertanya, "Apakah yang menyebabkan kamu menyakiti?" Dan dia menjawab, "Setelah dipindahkan ke suduf saya malam tadi, iaitu berjimat dengan isteri saya dari belakang." Nabi diam. Kemudian turunlah ayat yang disebutkan di atas iaitu surah Al-Baqarah ayat 223 ini yang kemudiannya menyambung, "Lakukanlah dari muka ataupun daripada belakang, tetapi jauhilah dubur dan orang-orang yang haid." Sekian sahaja daripada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian haid. Dari segi bahasa, haid adalah berasal daripada kata kerja Arab, yakni hadha yahidu, yang menjadi kata terbitan haidan. Manakala dari segi istilah pula, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang baligh dalam keadaan sihat, bukan kerana disebabkan penyakit ataupun kerana melahirkan anak dan bukan pecah darah. Keluarnya darah ini melibatkan masa-masa yang tertentu. Baik, untuk slide seterusnya ialah perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Yang pertama, solat, yakni solat fardu dan juga solat sunat. Yang kedua, puasa, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunat. Sekiranya perempuan tersebut meninggalkan puasa Ramadan, maka dia perlu menggantikannya di bulan-bulan berikutnya. Baik, yang ketiga, tawaf. Wanita yang sedang haid boleh melakukan semua rukun haji kecuali tawaf. Yang keempat, larangan untuk mentolakkan isteri kerana tolak ketika haid adalah tolak bid'i kerana melambatkan masa iddah. Yang kelima, larangan untuk istinta. Suami isteri tidak boleh bersetubuh kerana ketika haid untuk mengelakkan sebarang penyakit di bahagian alat kelamin. Baik, terdapat juga larangan-larangan ketika haid yang bercanggah pendapat ulama mengenainya. Yang pertama, menyentuh dan membaca Al-Quran. Satu golongan berpendapat bahawa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Pendapat ini disokong oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Golongan kedua berpendapat bahawa harus menyentuh Al-Quran walaupun tanpa bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar. Golongan ini berdalilkan hadis Al-Bukhari yang menjelaskan wanita yang didatangi haid boleh menunaikan fardu haji dan membuat semua rukun-rukun kecuali tawaf. Hadis ini membuktikan bahawa seorang wanita yang didatangi haid dan berjunub boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Baik, larangan yang kedua ialah masuk dan duduk di dalam masjid. Ulama berbeza pendapat tentang hukum masuk ke dalam masjid. Golongan yang mengharamkan mengatakan bahawa wanita yang didatangi haid dilarang untuk duduk dan tidur, berulang-alik dan beriktikaf di dalam masjid. Hukum ini merupakan pandangan dan pendapat majoriti ulama yang terdiri daripada ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan golongan utama selain daripada mereka. Golongan kedua pula berpendapat bahawa harus bagi wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid sekiranya mereka berada dalam keadaan darurat, seperti dibibangi, dimasuki pencuri ataupun diserang dengan binatang buas, ataupun sekiranya mereka memerlukan sesuatu daripada masjid seperti air. Baiklah, saya akan kongsikan beberapa persoalan yang sering timbul dalam kalangan wanita tentang haid. Yang pertama, bagaimanakah ciri-ciri darah haid? Jawapannya,
Pada kebiasaannya, warnanya mirip warna hitam seolah-olah terbakar, pekat dan agak berbau. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, warna darah haid ini ada 5 jenis mengikut urutan, iaitu yang pertama warna hitam, yang kedua merah, yang ketiga keemasan antara hitam dengan merah, yang keempat kuning dan yang kelima keruh. Apakah hukum suami yang menyetubuhi isterinya yang sedang haid? Jawapannya, hukumnya adalah haram berdasarkan ijma' ulama, dan suami itu wajib bertaubat dan sunat membayar kafarah berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi menerusi Ibn Abbas yang memerintah untuk membayar 1 dinar jika persetubuhan berlaku pada awal haid dan setengah dinar jika persetubuhan berlaku pada akhir haid. Hikmah kedatangan darah haid terbagi pada 4. Pertama, melatih wanita untuk tidak jijik terhadap benda mengalir atau cairan mani saat menikah nanti. Yang kedua adalah makanan bagi janin dalam rahim wanita. Ini kerana janin yang ada di dalam rahim seseorang wanita tidak dapat makan sebagaimana yang dimakan oleh anak di luar rahim. Yang ketiga adalah diharamkan solat bagi wanita yang sedang didatangan haid dan tidak sah solatnya jika sekiranya ia melakukannya. Serta tidak adanya kewajipan baginya untuk mengkodokkan solat yang ia tinggalkan ketika ia didatangan haid setelah ia suci. Maksudnya yang nombor 3 adalah jika wanita itu pada ketika itu dia dalam keadaan tidak suci ataupun berhadas besar, maka diharamkan baginya untuk solat. Okey, kecuali ketika ia telah keadaan bersih dan suci, maka sah baginya untuk solat pada ketika itu. Yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah diharamkan puasa bagi wanita yang sedang didatangan haid. Akan tetapi ia wajib mengkodokkan hari-hari yang ia tinggalkan ketika ia sedang haid, seperti puasa wajib dan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah jika seseorang wanita itu pada ketika itu dia didatangan haid, maka diharamkan baginya puasa dan dia perlu mengkodokkan puasa-puasa yang ia tinggalkan ketika ia telah suci. Okey, baik. Sebagai kesimpulan bagi tajuk haid ini dapat disimpulkan bahawa wanita yang telah berhenti haid maka wajib ke atasnya untuk mandi wajib dan wajiblah ke atasnya untuk melakukan perkara-perkara fardu dan cara mandi wajib ini sama seperti mandi junub dari segi syarat dan juga sunnah-sunnahnya. Ada 3 syarat penting yang perlu dijaga ketika mandi wajib. Pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis. Dan yang ketiga, menyampaikan air ke akar rambut dan kulit. Dan oleh itu, wajib meratakan air ke seluruh badan dengan cara mandi wajib dan membasuh setiap helai rambut. Dari segi helai rambut dan juga sampaikan ke akar dan sampaikan air pada setiap bulu-bulu dan kulit sama ada kulit yang nipis ataupun yang tebal. Sekian saja daripada kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.